Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pada kali ini, kita akan pergi kepada pembelajaran berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring. Okey. So, ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey. So, faktor yang pertama, iaitu bahan spring. So bahan yang berlainan. Sebagai contoh, kita menggunakan spring yang diperbuat daripada keluli dan juga spring yang diperbuat daripada kuprum. So bila bahan yang berbeza yang kita gunakan, maka nilai pemalar spring itu juga turut berbeza. Kemudian yang kedua, kita lihat faktor yang kedua iaitu panjang spring. Panjang spring. Spring yang lebih pendek, spring yang lebih pendek mempunyai nilai pemalar spring yang lebih tinggi. Spring yang lebih pendek mempunyai nilai pemalar spring yang lebih tinggi. Kalau lebih panjang spring tersebut, maka nilai pemalar springnya lebih rendah. Seterusnya kita pergi kepada yang panjang spring tadi. Katakan kita ada satu spring yang sama diameternya, tapi satu spring itu lebih pendek, maka satu spring itu lebih panjang. So nilai K untuk spring ini lebih besar berbanding nilai K untuk spring yang lebih panjang. Seterusnya kita ada dua spring, dua spring yang berbeza diameter. So ini spring yang berdiameter lebih besar. Manakala ini spring yang diameternya lebih kecil. So diameter spring ni. Yang ini lebih kecil, yang ni lebih besar. So diameter yang lebih kecil ini mempunyai nilai pemalar spring yang lebih besar. Diameter yang lebih besar mempunyai nilai K yang lebih kecil. Seterusnya, ketebalan dawai spring. Katakan spring ini kamu tarik dia panjang-panjang. Ketebalan dawai. Katakan ini adalah dawai yang digunakan untuk menghasilkan spring ke atas tu. So ini adalah dawai yang lebih tebal. Kemudian kita ada dawai yang lebih nipis. So ini perbandingan ketebalan dawai spring. Dawai yang lebih kecil ini, dawai yang lebih kecil diameternya, nilai pemalar springnya lebih kecil. Diameter yang lebih besar, nilai pemalar springnya lebih tinggi. So ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring. Faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring. Baik, kita nak pergi seterusnya kepada menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. So sekiranya kita ada dua jenis susunan spring yang berbeza, iaitu yang pertama secara sesiri, kemudian yang kedua disusun secara selari. Baik, kita lihat dulu susunan spring yang disusun secara sesiri. Secara sesiri ini macam inilah bentuk dia. Disusun di atas dan bawah. Disambungkan secara atas dan bawah. So bagaimana dia punya daya regangan, dan bagaimana dengan pemanjangan spring dia. Katakan kita letak objek yang sama pada kedua-dua susunan ini. So macam mana dia punya pemanjangan. Untuk susunan secara sesiri, pemanjangannya adalah hasil tambah pemanjangan untuk spring 1 dan spring 2. Jumlah pemanjangan spring.
Okey, jumlah pemanjangan spring. Pemanjangan spring X kecil. Kamu tulis sana T untuk total. So, jumlah pemanjangan spring adalah hasil tambah pemanjangan spring yang pertama tambah pemanjangan spring yang kedua. Okey, so ini untuk pemanjangan spring yang disusun secara sesiri. Okey, untuk susunan spring secara selari, okey, pemanjangan spring tersebut akan dibahagikan kepada berapa jumlah spring yang ada. Okey, berapa jumlah spring yang ada. Okey, so katakan tadi cikgu dah beritahu pemanjangan spring X. Okey, jadi untuk total jumlah pemanjangan spring untuk spring yang disusun secara selari. Okey, so pemanjangan spring. Okey, kita ada 2 spring, maka kita bahagikan dia dengan 2. Okey, so ini adalah jumlah pemanjangan spring untuk susunan secara selari. Katakan ada 5 bilangan spring yang serupa yang disusun secara selari. Sama juga. Okey, jumlah pemanjangannya kamu bahagikan dengan 5. Okey, kerana apa? Kerana susunan secara selari, okey, jumlah pemanjangan itu dibahagikan sama rata untuk kesemua bilangan spring.